Matius bab 7. Jangan hakimi orang lain supaya kamu tidak dihakimi. Kerana sebagaimana kamu menghakimi orang, demikian jugalah kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan digunakan terhadapmu. Mengapakah kamu perhatikan selumbar di mata saudaramu, sedangkan kayu balak di matamu sendiri tidak kamu sedari? Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada saudaramu, "Biarlah aku keluarkan selumbar daripada mata saudara," sedangkan kayu balak terpampang di matamu sendiri? Hai munafik, keluarkanlah dahulu kayu balak daripada matamu, barulah penglihatanmu terang untuk mengeluarkan selumbar daripada mata saudaramu. Jangan berikan sesuatu yang suci kepada anjing, atau mutiara kepada babi, nanti dipijak-pijaknya lalu berpaling menyerangmu. Mintalah, dan kamu akan menerimanya. Carilah, dan kamu akan mendapatnya. Ketuklah pintu, dan pintu akan dibuka untukmu. Setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, pintu akan dibuka untuknya. Bapa manakah akan memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti? Bapa manakah akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan? Kamu yang berdosa pun tahu memberikan yang baik kepada anakmu. Lebih-lebih lagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta daripadanya. Segala sesuatu yang kamu mahu orang lakukan kepadamu, lakukanlah demikian juga kepada mereka, karena inilah ajaran Taurat dan Nabi-Nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, kerana pintu gerbang dan jalan menuju kebinasaan itu lebar dan luas, maka ramai orang yang memilihnya. Sebaliknya, pintu dan jalan ke hidup kekal itu sempit dan sukar. Hanya segelintir orang yang menjumpainya. Berjaga-jagalah tentang nabi palsu yang datang kepadamu dengan pakaian domba, tetapi sebenarnya serigala ganas. Kamu akan mengenal orang daripada hasil perbuatan mereka. Pernahkah orang memetik buah anggur dari rimbunan berduri? Atau pernahkah buah ara dipetik dari semak berduri? Pokok yang subur menghasilkan buah yang baik, manakala pokok yang tidak subur menghasilkan buah yang tidak baik. Pokok yang subur tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, dan pokok yang tidak subur tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibakar. Demikianlah kamu akan mengenal orang daripada hasil perbuatan mereka. Tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari itu ramai orang akan berkata kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan nama-Mu? Bukankah kami telah menghalau roh-roh iblis serta banyak melakukan mukjizat dengan nama-Mu?" Tetapi aku akan menjawab, "Aku tidak mengenalmu. Nyahlah kamu dari sini, hai kamu yang mungkar." Sesiapa yang mendengar dan menurut kata-kataku ini, ibarat orang bijak yang membina rumah di atas batu. Hujan mencurah, banjir melimpah dan angin kencang melanda, tetapi rumah itu tidak runtuh kerana berasaskan batu. Sesiapa yang mendengar tetapi tidak menurut kata-kataku ini, ibarat orang bodoh yang membina rumah di atas pasir. Hujan mencurah, banjir melimpah dan angin kencang melanda, lalu runtuhlah rumah itu punah ranap. Setelah selesai Yesus menyampaikan kata-kata itu, orang ramai itu kagum dengan ajarannya. Kerana dia mengajar dengan penuh wibawa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Matius bab 8. Yesus turun dari bukit itu dan ramai orang mengikutnya. Seorang yang menghidap penyakit kusta datang bersujud di hadapannya sambil berkata, "Tuan, sekiranya Tuan mahu, Tuan dapat mentahirkanku." Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu sambil berkata, "Aku mahu, tahirlah." Pada saat itu juga penyakit kustanya hilang. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Dengarlah, jangan beritahu sesiapapun hal ini. Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam. Kemudian persembahkan korban seperti yang diperintahkan oleh Musa sebagai kesaksian kepada mereka." Ketika Yesus sampai di Kapernaum, seorang ketua tentara menjumpainya dan merayu kepadanya,
Tuan, hambaku sakit di rumah, terlantar di katil tidak dapat bergerak dan amat derita. Yesus menjawab, Baiklah, aku akan pergi menyembuhkannya. tetapi ketua tentara itu berkata, Usahlah Tuan datang ke rumahku. Aku tidak layak menyambut Tuan ke rumahku. Perintahkanlah saja, tentu hambaku akan sembuh. Aku juga di bawah perintah orang atasan, dan aku ada askar di bawah tanganku. Apabila aku menyuruh seorang askar, pergi, dia pun pergi. Apabila aku menyuruh askar lain, mari, dia pun datang. Apabila aku menyuruh hambaku, buat ini, dia melakukannya. Yesus terkagum mendengarnya, lalu berkata kepada orang ramai yang mengikutnya, Sesungguhnya belum pernah kutemui orang yang demikian teguh imannya, walau di Israel pun. Ketahuilah, ramai orang akan datang dari timur dan barat, lalu duduk di meja menikmati jamuan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan surga. Sebaliknya, anak-anak kerajaan itu akan dihumbankan ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Lalu Yesus berkata kepada ketua tentara itu, Pulanglah, apa yang kamu percayai itu akan terjadi. pada ketika itu juga sembuhlah hamba ketua tentara itu. Yesus pergi ke rumah Petrus. Dia melihat ibu mertua Petrus terbaring di katil kerana demam. Apabila Yesus menyentuh tangannya, serta merta demamnya hilang. Dia pun bangun dan melayan Yesus. Setelah hari petang, ramai orang yang dirasuk roh iblis dibawa kepada Yesus. Dia menghalau roh-roh iblis itu dengan sepatah kata saja dan menyembuhkan semua yang sakit. Yesus melakukan semua itu supaya terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Apabila Yesus melihat orang ramai di sekelilingnya, dia pun mengeluarkan arahan supaya bertolak ke seberang Tasik. Seorang ahli Taurat mendapatkan Yesus lalu berkata, Guru, aku sanggup mengikutmu kemana-mana sahaja. Yesus berkata kepadanya, Musang ada lubangnya dan burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang murid lain berkata, Tuhan, izinkanlah aku pulang dahulu untuk menguburkan jenazah bapakku. tetapi Yesus menjawab, Ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Yesus menaiki sebuah perahu dan diikut oleh murid-muridnya. Tiba-tiba badai melanda dan ombak mengganas, sehingga perahu dipenuhi air. Ketika itu Yesus sedang tidur. Para murid Yesus datang membangunkannya. Mereka berkata, Tuhan, selamatkan nyawa kami semua daripada maut. Yesus menjawab, Mengapakah kamu takut? Begitu tipis kepercayaanmu kepadaku. Dia pun bangun menegur angin dan ombak itu. Serta merta semuanya tenang sekali. Para murid Yesus tercengang lalu berkata, Angin dan ombak pun mengikut perintahnya. Siapakah orangnya ini? Setelah tiba di seberang, di daerah Gadara, Yesus didekati oleh dua orang yang dirasuk roh iblis. Mereka keluar dari gua kubur. Kedua-duanya begitu ganas sehingga orang tidak berani lalu di situ. Apabila mereka melihat Yesus, mereka berseru, Apa urusanmu dengan kami ya anak Allah? Adakah engkau hendak menghukum kami sebelum sampai masanya? Ada sekawan babi sedang makan agak jauh dari situ. Roh-roh iblis itu merayu kepada Yesus. Jika engkau hendak menyuruh kami keluar, suruhlah kami masuk ke dalam tubuh babi sekawan itu. Dan Yesus memerintah roh-roh itu. Pergilah. Maka roh-roh itu pun keluar lalu memasuki babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun lari ke pinggir jurang laut, lalu terjun dan mati lemas. Penjaga-penjaga babi itu lari ke bandar, lalu menceritakan hal itu serta apa yang telah terjadi kepada kedua-dua orang yang dirasuk roh iblis itu. Seluruh penduduk bandar itu pun datang berjumpa dengan Yesus dan memohonnya pergi dari daerah itu.